Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hai, masih lagi dengan Cikgu Kit. Hari ini kita nak sambung daripada pembelajaran yang lepas. Kali ini topik kita adalah bahagi wang. Okey, jadi ini contoh yang cikgu ambil daripada buku teks matematik tahun 5. Jadi kamu boleh rujuk dekat situlah. Okey. Baik, dekat sini dia kata apa? Dia kata seorang pengurus ni dia kata sila urus sumbangan RM650,000 sama banyak kepada 4 buah badan amal. Okey, dan setiausaha dia kata baik tuan. Jadi dekat sini macam yang kita pernah belajar masa kita tahun 4. Okey, kata kunci sama banyak membawa maksud kepada operasi bahagi. Okey, jadi kalau kamu tengok ayat matematiknya mestilah bahagi sebab dia kata apa? Dia kata sama banyak. Okey, jadi untuk bahagi wang, untuk bahagi wang kita tak ada buat jalan kerja yang macam tambah tolak darab tu. Kita akan still guna jalan kerja bahagi. Maknanya ada dinding, ada bumbung. Yang dalam rumah ni adalah soalan dia, sifir dia dekat luar rumah sama. Okey, yang membezakan adalah ni, unit RM mesti ditulis. Okey, kalau kita tengah bahagi wang, so RM tu kena ada. Okey, dan kalau kamu tengok tips, ni burung hantu ni cakap apa? Dia kata bahagi setiap digit bermula dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan, dia tak ada bezalah dengan bahagi biasa sebenarnya. Okey, jadi yang ni adalah sifir 4. Jadi kalau kamu tak hafal sifir 4, kamu boleh senaraikan sifir 4 di bahagian tepi ataupun di mana-mana sahaja untuk rujukan kamu. Okey, jadi yang ni kita bahagi seperti biasa. Tidak ada beza dengan bahagi nombor bulat yang kita pernah belajar dulu. Okey, sama saja tapi last sekali jawapan dia mesti kena ada unit RM. Okey, kita cuba tengok kalau ini masih lagi tak ada nilai sen, jadi kita cuba tengok contoh ni. RM108,930 RM108,936 RM108,936 bahagi 9. Okey, jadi macam biasa kita ada dinding, kita ada bumbung. Dalam rumah kita masuk yang ni, yang banyak ni. Okey, kita masukkan yang banyak ni. Sifir 9 kita letakkan dekat tepi. Okey. Jadi macam cikgu kata, kalau kamu tak hafal sifir 9, pastikan, make sure kamu ada senarai sifir 9 tu dekat bahagian tepi. Kita senaraikanlah. Okey, kalau kita asyik tengok buku je, sampai bila-bila pun kita tak hafal. Okey. Kita cuba senaraikan. Guna cara tambah berulang pun tak apa. Maksudnya 9, tambah 9 dapat 18, tambah lagi 9, tambah lagi 9, sampailah dapat 81. Okey. Jadi, kita nak selesaikan soalan ni, jadi kita akan mulakan kalau kamu tengok dekat sini ada RM, jadi pada jawapan pun kita letak siap-siap RM. Okey, dan yang belakang ni kita jawab seperti biasa, bahagi seperti biasa. Okey, mengikut digit. Contoh 1, 1 nak bahagi 9 tak boleh. Jadi automatik lah. Sifar, kosong tak boleh nak bahagi. Okey, yang ini kamu boleh sambung. 1 tolak sifar sama dengan 1, boleh. Okey, tapi kalau kamu tak nak buat pun tak apa. Okey, sebab kita dah tahu 1 ni tak cukup, jadi kita terus ambil 2 digit. 10. Okey, 10 bahagi 9, yang paling hampir adalah 9. Okey, jadi 1 lah. 1 darab 9. Jadi kita letakkan 1, kita tolakkan dengan 9, dapat 1. Okey, turunkan 8 jadi 18. Tengok sifir 9, ada tak 18? Okey, ada. Apa jawapan dia? 2. Okey, jadi 2 yang kita akan letakkan di bahagian atas. Okey, jadi 2 darab 9, kita tolak 18. Okey, baki tak ada. Turunkan 9, 9 bahagi 9, of course lah, 1. Ini tak payah kira pun tak apa kan? Okey, tolak 9, masih tak ada baki, baik, 3. Kalau kamu tengok 3 ini tak cukup untuk nak bahagi 9. Contoh kita ada 3 coklat, kita nak bahagi dengan 9 orang kawan kita, mana cukup kan? Jadi, sebelum kita turunkan 6, pastikan kita letak dulu jawapan. Sebab selalu kesilapan yang murid buat, dia nampak 3 tu tak cukup. Dia terus turunkan 6 dan dia terus cari 36. Itu tak boleh. Okey, sebab itu tadi burung hantu tu cakap apa?
Dia kata selesaikan mengikut digit dari kiri ke kanan. Maknanya setiap satu digit tu kita mesti selesaikan. Okey, jadi kalau 3 itu tak cukup, kita letak dulu kosong ataupun sifar. Barulah kita turunkan 6 untuk jadi 36. Okey, kita rujuk sifir kita. Okey, 36 ada, apa jawapan dia? 4. Letakkan 4 di bahagian jawapan dan kita tolakkan 36. Barulah tidak ada baki. Okey, jadi jawapan kita 12,104 ringgit. Okey, sifar di depan ni tak perlu disebutkan. Okey, yang ini kalau melibatkan sin dan melibatkan sifir 2 digit. Okey, sifir 2 digit ni cikgu dah ada video. Okey, macam mana kita nak bina sifir 2 digit. Okey, dan yang ini sebenarnya kita boleh guna ataupun kita boleh ulang kaji balik bahagi dalam perpuluhan. Sebab apa? Sebab ada titik ni. Okey, dia sama macam bahagi perpuluhan. Beza dia kali ini kita cuma letakkan unit RM. Jadi kalau dia kata bahagi 30, apa-apa kita mesti ada sifir 30 dulu. Barulah kita boleh selesaikan. Okey, jadi lepas dah ada sifir 30, kita selesaikan seperti bahagi biasa. Kalau kamu tengok ini jawapan dia, RM19,280.14. Okey, baki dia sifar. Tak ada baki lah. Okey, cuba kita tengok kalau soalan macam ni. Kalau dia bagi dalam bentuk pecahan. Okey, contoh RM19,740 bahagi dengan 60. Okey. Kenapa cikgu kata bahagi? Cikgu tak kata per. Walaupun ini per, tapi per itu bermaksud bahagi. Jadi kalau soalan bagi macam ni pun, janganlah terkejut. Ini maksudnya bahagi. Jadi, kita boleh tukarkan cara per ini menjadi seperti bahagi biasa. Okay, jadi kita masukkan nombor macam biasa. Jangan takut. Dia sama je. Okay, per itu sebenarnya adalah bahagi. Okay, jadi pertama sekali kita ada sifir 60. Jadi kita buatlah ataupun kita senaraikan dulu sifir 60. Kemudian kita nak selesaikan. Tadi cikgu kata pastikan kita mula dengan RM. Kalau pada soalan je mula RM, jawapan pun kena ada RM. Okey, jadi yang ini untuk 9 tak boleh bahagi, jadi kita letak kosong terus. Kita terus ambil 91. Okey, 91 paling hampir adalah 60, jadi jawapan dia adalah 1. Kita tolak 60 dulu. Okey, kita dapat 31, turunkan 6, 316. Cuba kita cek sikit mana paling hampir. Okey, 300. Okey, kita pilih 300. Jawapan dia adalah 5. Jadi tolak 300, baki 16. Turunkan 7, 167. Mana paling dekat? Okey, kita ambil 120. Okey, 120 jawapan dia apa? 2. Okey, letakkan dulu 2, baru kita tolak 120. Okey, kita dapat 47. Turunkan 4. Okey, 474 paling hampir 420. Jangan ambil 480, ni dah lebih. So, kita pilih 420. Okey, 7 tolak 470, 540, turunkan kosong. Okey, ada tepat 540 jawapan. Kita ambil 9 dan kita tolak sehingga tiada baki. Okey, jadi jawapan untuk soalan ini RM15,279. Okey, kita cuba tengok contoh yang seterusnya. Okey, kali ni masih lagi bahagi satu digit. Tapi dia ada lain sikit. Okey, kita tengok apa yang lain tu. Okey, jadi kita masukkan dulu dalam jadual T pula. Dalam jalan kerja untuk bahagi. Okey, dindingan bumbung ni. Okey, masukkan. Baik, cikgu dah sediakan sifir 8 dekat bahagian tepi. Okey, jadi pastikan ada RM dulu pada jawapan kita. Baik, yang pertama, digit pertama adalah 7. Okey, jadi 7 tak cukup, kita terus letakkan sifar ataupun kosong. Okey, kita ambil 78. Okey, kita ambil 9 dan kita tolakkan dengan 72 baki 6. Okey, turunkan 6, 66 paling hampir 64. So 8.
tolak 64, baki 2, turunkan 3, 23 paling hampir adalah 16. Jadi kita ambil 2, darab 8, 16, 7. Okey, baki 7, turunkan sifar 70. 70 kita ambil 64. Jadi jawapan adalah 8. Okey, tolak 64. Dekat sini yang cikgu kata lain sikit tu. Kenapa lain sikit? Sebab bila kita ada baki ini bukan bermaksud sen. Selalu kalau murid cikgu dia buat macam ni. Jawapan dia RM9,828 6 sen. Ataupun 60 sen. Dia tak boleh macam tu. Okey? Dia macam perpuluhan. Dia sama macam bahagi perpuluhan. Bila kita ada baki, kita kena sambung. Kita kena selesaikan sampai tak ada baki. Cuba kamu tengok tips yang dekat yang diberi dekat tepi ni. Okey, bahagi nilai wang sehingga tiada baki. Okey, jadi bila kita ada baki, sama macam bahagi perpuluhan, kita kena wujudkan satu titik. Jadi pada soalan ada titik, pada jawapan pun sama lajur, kena ada titik juga. Kemudian kita sendiri yang akan wujudkan sifar dan sambung jalan kerja. Titik ni kalau tak ada pada jalan kerja pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting ada pada soalan ni, nombor yang pada soalan ni dan pada jawapan, itu yang penting. Jadi kalau kamu ulang kaji balik video cikgu berkenaan dengan bahagi perpuluhan, sama cara dia. Bila kita ada baki, kita kena sambung. Kalau tak ada apa-apa nombor, kita letak sendiri titik dan kita wujudkan sendiri sifar dekat bahagian tepi. Bahagian hujung belakang sekali tu. Jadi bila dah ada 60, kita sambung sahaja. Contoh paling hampir adalah 56. Jawapan kita ambil 7. Tolak 56, ada baki 4. Baki 4 ni pun kamu tengok kita tak boleh biarkan. Kita kena selesaikan sehingga habis. Jadi kita letak lagi 1 kosong. Walaupun dalam soalan tak ada, kita letak lagi 1 kosong dan kita selesaikan sampai tidak ada baki. Sampai tidak ada baki. Jadi kalau untuk soalan wang pun, bahagi wang pun sama macam bahagi perpuluhan. Bila kita ada baki, kalau dah tak ada apa-apa angka di sebelahnya, kita letakkan titik dulu dan kita wujudkan angka sifar untuk selesaikan soalan. Kali ni kita nak buat bahagi 10, bahagi 100 dan bahagi 1000. Jadi samalah macam bahagi perpuluhan. Kalau nombor itu tidak ada titik, sebab kita nak guna cara arrow, cara anak panah. Cara menggerakkan titik. Jadi kalau tak ada titik, kita kena wujudkan, baru kita boleh gerakkan titik tersebut. Jadi kalau untuk nombor yang tak ada, macam biasa, titik itu sebenarnya berada di bahagian hujung angka. Jadi bila kita bahagi, kita akan gerakkan titik ini ke sebelah kiri. Tapi nak gerakkan ke sebelah kiri ni berapa kali? Semua bergantung kepada bilangan sifar yang ada pada 10 ni. Jadi kalau ada satu sifar, maksudnya kita kena gerakkan satu angka sahaja ke sebelah kiri sebab bahagi. Jadi titik ini akan berubah tempat. Untuk jawapan, jangan lupa tuliskan RM. Kita salin balik daripada hadapan ni. Jadi kita akan dapat RM42,710. 60 sen. Cuba kamu tengok. Lepas 6 ni tak ada apa-apa. Tapi sebab kita tahu bahagian sen tu mesti kena ada 2 angka. Jadi kita letaklah sifar dekat belakang. Sebab sifar ni tak ada nilai pun. Jadi tapi kalau kamu letak 6 sahaja, salah lah. Kena letak 6 sifar sebab sen kena ada 2 angka. Kita cuba tengok untuk bahagi 100 pula. Kali ni pun sama. Tak ada titiknya, jadi kita letakkan titik dulu. Kita wujudkan titik dulu. Bahagi, kita akan gerak ke sebelah kiri. Berapa kali? Sifar ada 2, jadi kita gerak 2 angka. Jadi titik akan berubah kedudukan. Alright, untuk jawapan kita salin sahaja daripada hadapan. RM perlu dituliskan. Jadi dekat sini tak ada masalah. Sebab selepas titik memang ada 2 angka untuk sen. Jadi jangan letak lagi satu sifar pula. Ni dah betul lah ni. Ini dah betul dah. Jadi 5 sen.
So jawapan RM3,087.05. Okey, kita try untuk bahagi 1,000 pula. Okey, kali ni sekali lagi tidak ada titik, jadi kita wujudkan titik tersebut. Okey, kali ini kita nak gerakkan ke sebelah kiri sebanyak berapa kali? Okey, tengok kosong ada 3, jadi kita gerakkan 3 angka ataupun 3 tempat. Okey, jadi titik telah berubah tempat, kita salin dari hadapan untuk jawapan. Tapi cuba kamu tengok, lepas titik ni ada 3 angka. Jadi adakah kita nak tulis ketiga-tiga angka tersebut? Tak payahlah. Sebab apa? Sebab sen ada 2 tempat sahaja. Okey, kita tak akan sebut 200 sen. Kita akan sebut sampai 20 sen sahaja. Sifar yang belakang ni tak perlu dituliskan sebab tidak ada nilai pun. Jadi kita cuma tulis ikut sen kalau ada 2 angka, kita letak 2 angka sahaja. Okey, jadi untuk soalan ni, jawapannya adalah RM995.20. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham dengan penerangan cikgu. Cikgu rasa kita berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.